Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak. Baiklah, berjumpa kembali kita pada hari ini. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. Baiklah, kita akan sambung pembelajaran kita. Masih lagi dalam topik yang sama, iaitu topik bahagi lagi. Jadi kita buat satu persatu. Kita lihat pada soalan yang pertama, iaitu soalan dia 37 bahagi 3. Semua ingat lagi kan macam mana kita nak buat bahagi dalam bentuk lazim? Okey, kita buat sama-sama ya. Tolong perhatikan betul-betul. Alright, 37 bahagi 3. Mula-mula sekali apa yang kita perlu buat? Rumah. Okey, baiklah. Kita buat rumah. Bina bumbung rumah. Rumah dah siap. Kita pindahlah rumah baru. Jadi 37 bahagi 3. Maknanya rumah dah siap. Kita dah duduk rumah baru. Kenalah ada pengawal keselamatan jaga rumah kita. Betul tak? Jadi 3. 3 ni adalah merujuk pada sifir yang kita wajib atau harus ingat. Jadi kita bahagi lagi ya. Alright. Semua dah hafal tak sifir 3? Yang dah hafal, tahniah cikgu ucapkan. Yang masih belum hafal, usaha lagi. Usaha tangga kejayaan. Baiklah. Okey, bagi yang tak hafal, cikgu nak kamu buat magic T. Ingat lagi tak magic T? Alright. Magic T darab 3. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. 5 darab 3, 15. Alright. Kita pergi pada satu persatu. Ingat tak apa yang cikgu ajar sebelum ni? Kita mesti bahagi satu-satu. Maknanya satu digit dengan satu digit. Maknanya 3 bahagi 3. Tutup dulu yang 7 ni. 3 bahagi 3. Bagi yang masih lagi keliru, belum berapa nak mahir, kamu boleh letak dekat penjuru ni simbol darab, bawah ni sama dengan. Untuk mudahkan kamu ingat. Kalau kamu dah mahir, dah tak perlu dah ni pertolongan darab dengan sama dengan ni. Ya? Jadi 3 bahagi 3 ni maksudnya berapa darab 3 sama dengan 3? Ada tak jawapan 3 kat sini? Ada kan? Mana 3? Yang ini. Okey, jadi kita bulatkan kat sini. Maknanya ingat tak sebelum ni, yang ni bahagian A, ini bahagian B. Ini atas, sini bawah. Maknanya yang atas di sini jawapan dia, yang B tu di bahagian sini bawah. Alright. Jadi berapa darab 3 sama dengan 3? Berapa darab 3 sama dengan 3? Berapa ni? 1. Jadi 1 letak di atas. 1 darab 3 sama dengan 3. Tolak, gariskan. 3 tolak 3, sifar ataupun titik. Tarik lalat. Okey, kemudian kita turunkan 7. 7 ni satu baris dengan tarik lalat tadi ya. Jadi 7 bahagi 3 ataupun berapa darab 3 sama dengan 7? Ada tak dekat sini? Berapa darab 3 sama dengan 7? Ada tak? Alamak, B bahagian B tak ada jawapan 7 lah cikgu. Okey, tak ada. Jadi kita kena cari jawapan yang paling hampir dengan 7 tetapi tak boleh lebih daripada 7. Mana satu? Okey, 9 boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab 9 lebih daripada 7. Jadi ini jawapan dia ya. 6. Jadi 6 tu berapa kat sini? 2. Jadi 2 ni A. A dekat atas. Jadi 2 tu letak di sini. Okey. Jadi 2 darab 3 sama dengan 6. Letak simbol tolak. Gariskan. 7 tolak 6. 1. 1 inilah yang kita panggil baki. Ya, baki. Maksudnya macam mana cara atau penulisan jawapan dia? Jawapan kat sini macam mana kita nak tulis? Maknanya kita tulis jawapan yang atas, jangan lupa tulis ya. 12 baki 1. Itulah cara penulisan jawapan dia. Okey, faham ya anak-anak? Okey, baiklah, kita terus pergi pada soalan yang kedua. Lihat. Baiklah. Selesai sudah kita punya bahagi dalam bentuk lazim. Apa kata kita cuba yang cikgu ajar semalam tentang rel kereta api. Ingat tak rel kereta api? Okey, cuba kita buat sama-sama ya. Soalan dia 37 bahagi 3. Jadi kita nak buat berapa rel kereta api? Kita buat berapa? 2 rel kereta api. Ya, 2
rel. Okey, 2 rel kereta api. Jadinya kita buat tulis nombornya 37. Okey, kat sini bahagi pembahagi dia 3. Ni darab. Alright. Jadi kamu perhatikan. Jadi kat sini apa nak buat? Berapa darab 3 sama dengan 3? Berapa darab 3 sama dengan 3? Apa jawapan dia? 1. Jadi di sini adalah 1. 1 darab 3 sama dengan 3. Gariskan. Tolak. 3 tolak 3 sifar atau titik. Tak ada apa-apa kan? Bila tak ada apa-apa, itu yang kita tak perlu nak naik ke atas. Faham? Sebab dia dah kosong dah. Tak ada apa-apa. Jadi kita buat yang ni pula. Berapa darab 3 sama dengan 7? Tak ada kan? Yang paling hampir adalah 6. Jadi 6 tu berapa? 2 darab 3. Jadi 2 di atas. 2 darab 3 sama dengan 6. Tolak, gariskan. 7 tolak 6, 1. Jadi 1 ni adalah baki. Cara penulisan dia sama macam ni. 12 baki 1. Sama tak jawapan? Sama. Okey, ni adalah kaedah apa? Rel kereta api ataupun gear kereta. Apa lagi orang panggil? Sulam sur. Baiklah kelas, kita sambung pada soalan yang kedua. Okey, kita tengok soalan yang kedua. 841 bahagi 7. Maknanya sama je kaedahnya. Kita buat bentuk lazim. Okey, bumbung rumah, rumah dah siap. Kita pindah rumah baru. Kemudian ada guard jaga. Okey, faham? Jadi 841 bahagi 7. Di sini kalau yang masih tak mahir lagi sifir, kita buat magic T sifir 7. Okey, 1 darab 7 berapa? 7. 2 darab 7, 14. 3, 21. 4 darab 7, 28. 5 darab 7, 35. Okey, baiklah, kita buat satu persatu ya. Buat dulu nombor 8 ni. Okey, mesti bahagikan satu digit 8 bahagi 7 ataupun nak mudah kita letak darab kecil ni sama dengan. Maknanya berapa darab 7 sama dengan 8? Ada tak jawapan 8? Tak ada. Yang paling hampir adalah 1 ni. Jadi 1 ni di atas. 1 darab 7. 7 tolak, gariskan. 8 tolak 7, 1. Okey, turunkan 4. Kena buang dekat sini. Jadi 14. Okey. Berapa darab 7 sama dengan 14? Ada 14? Ada cikgu. Okey, bagus. Ni 14. Berapa ni? 2. Jadi 2 tu di atas. 2 darab 7, 14. Tolakkan. Okey, titik, tik lalat, tik lalat. Turunkan 1. Ya. Okey. 1 ni. Berapa darab 7 sama dengan 1? Ada tak jawapan 1? Tak ada kan? Bila tak ada, kita letak apa? Sifar di sini. Sifar darab 7 adalah sifar. Tolakkan, garis. 1 tolak sifar, 1. Jadi 1 ni adalah baki. Okey, faham ya anak-anak? Faham ya? Maksudnya jawapan dia 120 baki 1. Okey, cikgu harap semua faham. Baiklah, kita pergi pada soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Okey, seperti biasa kita buat bumbung rumah. Rumah dah siap. Kita pindah rumah baru. Okey, kemudian rumah banglo besar mewah, kenalah ada guard jaga. Jadi 9 ni letak di luar. Alright. Okey, seterusnya kita buat satu persatu. Alright, ni sifir berapa ni yang kita kena mahir, kena hafal? Sifir 9. Ingat lagi tak yang cikgu ajar sifir 9 gunakan jari tu? Siapa ingat? Bagus, tahniah. Ya, alright. Jadi bagi yang masih tak ingat lagi, yang masih lupa lagi, kamu buatlah magic T sifir 9. Sebenarnya sifir 9 ni ada kaedah yang mudah kita nak ingat. Ya, macam mana cara dia? Okey, kamu buat ni, kamu tulis dulu 5, 6,
Okey, maknanya cara penulisan sifar 9 yang mudah ni, kalau kamu nak ingat, mulakan daripada sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni 8 Okey. Kemudian dari atas tadi sifar sampai 8. Bawah ni pula kamu mulakan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah siap dah sifar 9 kita. Nampak tak? Mudah tak? Maknanya dari atas turun ke bawah, mula mesti dari sifar. Sifar sampai 8. Kemudian sebelah kanan dia mula dari 1, dari bawah naik ke atas. Maksudnya mula-mula turun, lepas tu naik. Faham ya? Okey, nampak tak? Maknanya 1 darab 9, 9. 2 darab 9, 18. Betul tak? 9 darab 9, 81. Okey, faham? Alright. Ni selain daripada kaedah yang kita guna jari yang cikgu dah ajar kat sekolah tu kan? Okey, alright. Baiklah, kita sambung pada bahagi kita. Yang pertama kita tengok 8 bahagi 9. Ada 8 nak bahagi dengan 9. Boleh ke tak boleh? Jangan lupa letak sini darab kecil ni sama dengan nak mudahkan kamu. Ya, nanti kalau korang terror dah pandai, dah tak perlu dah benda tu. Alright. Jadi, ini kamu anggapkan macam ni. 8 biji gula-gula tapi kita nak bahagi 9 orang. Cukup ke tak cukup? Tak cukup kan? Jadi, bila nombor 8 ni lebih kecil daripada 9, daripada pembahagi dia, jadi dia tak boleh nak bahagi. Bila tak boleh, kita gabungkan dua nombor. Jadi, 80. Ya, 80. Jadi, berapa darab 9 sama dengan 80? Ada jawapan 80 tak? Tak ada lah cikgu. Baik, bila tak ada, kita cari yang paling hampir dengan 80. Berapa? Ada tak? 81. Boleh ke 81? Tak boleh. Kenapa? Sebab 81 ni dah lebih daripada 80. Dia mesti yang paling hampir tetapi kecil daripada nilai dia 80. Jadi yang paling hampir adalah 72. Yang ni. Jadi kita buatlah 8. 8 tu kita nak letak dekat nombor yang pertama ke yang kedua tadi? Sebab kita dah gabungkan, jadi kita letak pada nombor yang kedua, atas sifar. Ya, kita letak nombor 7. Kenapa 7? Sorry. Maaf ya. Nombor 8. Okey, sebab apa? Sebab 8 darab 9, 72. 8 darab 9, 72. Okey, letak simbol tolak, gariskan. Okey, nampak tak semua? Kemudian kita tolakkanlah. Sifar tolak 2. Tak boleh. Ni tinggal 7. Ni jadi 10. 10 tolak 2, 8. Jadi 7 tolak 7 sifar. Tak ada, tak titik. Turunkan 3. Jadi berapa ni? 83. Berapa darab 9 sama dengan 83? Ada jawapan 83? Tak ada. Yang paling hampir berapa? 81. Yang hujung bawah sekali ni. 81 ni. 81 ni berapa? 9. Jadi di atas ni 9. 9 darab 9, 81. Tolak, gariskan. Jadi 3 tolak 1, 2. 8 tolak 8, sifar atau titik. Turunkan 5. Jadi 25. Nampak ya semua? Okey. Berapa darab 9 sama dengan 25? Ada 25? Tak ada. Yang paling hampir berapa? 27? Tak boleh. Sebab apa? 27 lebih daripada 25. Kena dia yang kurang daripada 25. Jadi 18. Okey, 18 ni berapa? 9 darab berapa? 2. Jadi 2 di sini. 2 darab 9, 18. Tolakkan. Okey, seperti biasa 5 tolak 8 tak boleh. Kita pinjam 1 kat sini jadi 15. 15 tolak 8 berapa? 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 7? Betul tak? Betul tak?
Alright, yang ni satu sifar. Alright, okey, jadi jawapan dia macam mana kita nak tulis? 7 ni apa? 7 ni jawapan. 7 ni baki. Jadinya, cara kita nak tulis jawapan dia 892 baki 7. Okey, faham ya anak-anak? Baiklah anak-anak, kita sambung lagi soalan yang seterusnya. Kali ini kita nak buat bahagi 10, 100 dan 1000. Tapi jawapan akhir dia ada mempunyai baki. Ya. Alright, kita tengok macam mana. Ya. Kita buat juga bentuk lazim seperti biasa. 682 bahagi 10. Ingat lagi tak cikgu ajar, bila pembahagi dia nombor yang besar 10, 100 atau 1000, dia ada digit dia berapa ni? Kalau 10 dia 2 digit. Bila 2 digit, maknanya kamu gabungkan 2 digit dekat sini. Ya, maknanya kamu tutup satu ni. Tutup nombor 2 ni, maknanya gabungkan ni 68. Ya. Jadi 10 ni darab berapa dapat 68 atau yang paling hampir dengan 68. 10 darab apa? Sifir 10 senang kan? 10, 20, 30. Alright. Jadi berapa? 6. Betul tak? 6. Jadi bila kita nak tulis, sebab kita dah gabungkan 2 digit, bila kita nak tulis jawapan di bahagian atas, kita letak pada digit yang kedua. Maknanya atas 8 tu. Atas 8 ni kita tulis nombor jawapan dia. Ya. Maknanya 6 darab 10 sama dengan 60. Tolakkan. Okey, 8 tolak sifar 8. Ni tak ada titik. Okey, turunkan 2. Jadi berapa ni? 82. Okey, jadi 10 darab ni. Berapa darab 10 sama dengan 82? Jadi yang paling hampir berapa? 80. 80 tu 10 darab berapa? 10 darab 8. Jadi dekat sini 8. 8 darab 10, 80. Letak simbol tolak, gariskan. Jadi 2 tolak sifar 2, 8 tolak 8, tak ada. Kosong, titik. Jadi ni baki dia. Nampak tak cara penulisan cikgu ni? Jadi jawapan dia adalah 68 baki 2. Baiklah anak-anak. Okey, kita dah selesai bahagi 10 dalam bentuk lazim. Sekarang cikgu nak tunjuk kamu macam mana cara mudah atau kita boleh congak je jawapan kalau ada soalan bahagi 10, 100 atau 1000. Kita rujuk pada soalan yang ni juga. Soalan dia apa? 682 bahagi 10. Okey, macam mana cara congak yang mudah kita nak dapat jawapan? Kamu tengok 10. 10 ni sifar tu ada berapa? Ada 1 kan? Jadi kamu gariskan ni. Ini maknanya adalah baki. Ada 1. Gariskan 1 je. Sebab kenapa gariskan 1? Sebab sifar ada 1 je. Yang 60 ni, 68 yang cikgu bulatkan ni adalah jawapan dia. Maknanya 68 baki 2. Sama tak jawapan? Sama kan? Ni cara mudah. Faham? Okey, contoh soalan lain. Contoh soalan lain. 2682. Contohlah. Bahagi 100. Ni bahagi 100 pula. Alamak, bahagi 100. Macam mana kita nak bahagi 100? Okey, tengok 100 ni ada berapa sifar? Ada 2. Jadi, kita gariskan 2. 1, 2. Maknanya 2 yang kita gariskan ni adalah baki. Jadi, ini jawapan dia. 26 baki berapa? 82. Cikgu tulis kat sini sebab tak muat ya. Okey, contoh soalan lain. 2682 bahagi 1000. Macam mana nak tulis jawapan ni? Okey, kita lihat 1000 ni ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 sifar. Jadi 1, 2, 3. Ini 3 yang cikgu gariskan ni adalah baki. Jadi jawapan dia ni 2 baki 682. Mudah tak? Ini cara mudah. Okey, memang senang yang cara ini, tapi kamu kena mahir atau kena tahu juga cara bentuk lazim. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua faham apa yang cikgu ajar.